Hai, saya akan ajar kamu cara untuk ekspor data dari Excel kepada SSPS. Untuk yang ini kita kena pastikan kita punya data tuh dia tersusun. Lepas tu kita kena tukar jantina yang perempuan lelaki tu kita tukar kepada nombor. Cara untuk tukar dia kita kena tekan Ctrl hash. Kita akan isi lah yang find what tu kita letak perempuan, di mana yang replace with tu kita akan letak nomor 2. Jadi sama juga yang lelaki nanti. Jadi kita akan tekan replace all, jadi dia akan bertukar secara keseluruhan, di mana yang perempuan 2, yang lelaki kita akan letak 1. Habis sudah itu susun tu kita close file, jadi dia pun jadi sudah. Oke, kita close. Lepas tu data yang missing tu kita boleh isi je berdasarkan Google Form yang telah orang isi untuk kamu tengok lah. Jadi kita fill je. Untuk dia kasih kemas sikit, kita susun dia ikut yang paling rendah pergi yang paling tinggi. Di sini saya akan terapkan untuk umur supaya senang saya baca. Siap sudah tuh, jangan lupa kamu save supaya dia tidak hilang kamu punya data. Jadi lepas tu kita pergi apps SSPS untuk kita export data, pergi SSPS. Di sini kita tekan file, import data, tekan Excel. Jadi kita tekanlah yang data ke bagian pelajar, di mana yang kita sudah save tadi. Lepas kamu tekan open tu kan, dia akan pastikan kamu tengok kamu punya format sama ada betul kan tak. Kalau semua betul sudah, kita tekan OK. Lepas tu kita tunggulah. Lepas tu kita tengoklah sama ada data yang missing ataupun dia masih kekal macam yang tadi. Jadi tengok variable view. Untuk bahagian ni kita sangat penting sebab kita perlu cek dia supaya tidak ada missing data. Seterusnya kita beralih kepada bahagian compute data, di mana sini terdiri daripada 50 data di dalam SPSS. Kemudian untuk compute data, TIPI ni merupakan 10 item personality inventory, iaitu personality pelajar, terdiri dari IPI 1 hingga 10. Dalam data ini juga terdapat beberapa bahagian lain, iaitu SWLS yang merupakan Satisfaction with Life Scale. CLLS ini merupakan Central Ladle of Life Scale. Dan yang terakhir, SRH adalah Self-Rating of Happiness, iaitu kebahagiaan.
kita perlu mencari total bagi kesemua personality pelajar ini dari TIPI 1 hingga 10. Untuk compute data, kita perlu tekan transform, kemudian tekan compute variable. Dalam bagian ini, target variable, kita boleh letak nama baharu yang mudah untuk kita tahu total bagi kesemua TIPI tersebut. Kemudian pada bagian function group, kita turun ke bawah sehingga nampak bagian statistical. Kemudian di bawah kita perlu tekan SUM iaitu sum. Kemudian anak panah ke atas, lihat terdapat tanda soal di atas ini. Kita akan tekan TIPI 1, kemudian anak panah untuk masukkan ke dalam tanda soal tersebut. Kemudian sambung kepada TIPI 2, kemudian TIPI 3, TIPI 4, TIPI 5, TIPI 6, TIPI 7, TIPI 8, TIPI 9, dan terakhir TIPI 10. Kita perlu pastikan di setiap TIPI 1 hingga 10 terdapat koma. Kita perlu cek semula setiap TIPI itu terdapat koma, kemudian kita boleh tekan OK. Kita boleh melihat di bahagian data view, pada bahagian paling hujung, di situ kita boleh nampak TIPI total yang telah kita letakkan. Inilah contoh untuk kita compute data bagi mengetahui total TIPI dari 1 hingga 10. Ulang langkah yang sama untuk mengetahui jumlah bagi bagian yang lain. Hello dan salam sejahtera. Untuk part ini saya akan explain bagaimana kita akan mencari kekerapan atau frekuensi dalam SPSS. Dalam data ini, apa yang anda perlu cari adalah umur, jantina, fakulti, program pengajian, serta tahun pengajian. Mula-mula sekali, kita akan tekan analyze di atas sini, lalu cari deskriptif statistik dan frekuensi. Dan kita akan dapat seperti ini. Okey, setelah itu, kita perlu pindahkan data-data tersebut ke kotak variables. Ada 3 cara untuk pindahkan. Yang pertama, tekan data umur lalu pindahkan menggunakan arrow ini. Ini cara yang pertama lah. Yang kedua, anda boleh tarik fakulti begini. Yang ketiga, boleh double klik. Jadi mana-mana saja yang anda selesa. Setelah masukkan ke semuanya data di sini, baru kita tekan OK. Ini merupakan data kekerapan yang kita masukkan. Di sini tiada missing number, bermakna setiap responden mengisi dengan lengkap. Di sini data menunjukkan bagi umur dan ini adalah peratusan bagi setiap pilihan responden. Sama juga dengan jantina, fakulti pun paling banyak adalah dari FSSK. Bagi program pula kita dapat tengok di sini banyak pilihan. Serta tahun pengajian kebanyakan responden adalah dari tahun 2. Okey, sekarang ni bagaimana kita ingin cari mean dan standard deviation. Untuk mean dan standard deviation pula, kita buka balik analyze, lalu cari deskriptif statistik dan frekuensi. Di sini data yang kita sudah guna masih lagi ada kan? Boleh juga tekan butang reset kalau ingin masukkan data yang lain, tapi memandangkan kita masih guna lagi data yang sama, so tidak perlu tekan reset lah.
Button statistik ni kita tekan lalu kita cari mean and standard deviation sebelum kita continue. Untuk chart pula, kita tekan chart lalu kita akan pilih bar chart ya. Boleh juga frekuensi atau percentage, tapi di sini saya akan pilih frekuensi. Memandangkan kita sudah ada table di sini, jadi saya akan tutup display frekuensi table untuk elakkan double table sebelum kita tekan OK. Dan inilah contoh hasilnya. Kita lihat di sini yang cuma ada mean dan standard deviation hanya umur, jantina dan tahun. Fakulti dan program tiada kerana datanya merupakan dalam bentuk huruf. Manakala umur, jantina dan tahun pengajian merupakan dalam bentuk numerik. Dan di bawah ini kita boleh lihat bar chart bagi setiap data yang kita pilih tadi. Dan itu sahaja untuk analyze kekerapan bagi umur, jantina, program pengajian, fakulti dan juga tahun pengajian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atria Farah Fahana binti Usman. Dalam bahagian ini, saya akan menunjukkan prosedur menjalankan analisis varian sahala atau one-way ANOVA menggunakan perisian IBM SPSS Statistics. Di analisis ini, saya ingin mengkaji sama ada terdapat perbezaan tahap kebahagiaan pelajar berdasarkan tahun pengajian. Pemboleh ubah bersandar atau dependent variable ialah self-rating happiness, iaitu SRH. Pemboleh ubah bebas atau faktor ialah tahun pengajian. Hipotesis null menyatakan bahawa tiada perbezaan yang signifikan dalam skor kebahagiaan berdasarkan tahun pengajian. Manakala hipotesis alternatif menyatakan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor kebahagiaan berdasarkan tahun pengajian. Seterusnya, sekarang saya akan menunjukkan data yang digunakan di mana pemboleh ubah SRH mewakili tahap kebahagiaan pelajar, manakala pemboleh ubah tahun mewakili tahun pengajian responden. Data kajian ini melibatkan seramai 50 orang responden. Untuk menjalankan analisis one-way ANOVA, saya klik menu Analyze, kemudian pilih Compare Means, seterusnya klik one-way ANOVA. Masukkan pemboleh ubah. Saya memasukkan SRH ke dalam ruangan dependent list. Kemudian saya memasukkan tahun ke dalam ruangan faktor. Seterusnya saya klik butang options. Saya memilih descriptive dan homogeneity of variance test untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai data. Kemudian saya klik continue. Dan seterusnya klik OK. Jadual deskriptif menunjukkan bilangan responden, mean dan sisihan piawai bagi setiap tahun pengajian. Berdasarkan jadual ini, terdapat 11 orang pelajar tahun 1, 33 orang pelajar tahun 2, dan 5 orang pelajar tahun 3 dan seorang pelajar tahun 4. Jadual ini memberi gambaran awal mengenai perbezaan purata skor kebahagiaan antara kumpulan yang dikaji. Seterusnya ialah ujian homogeneity of variance. Ujian ini digunakan untuk menentukan sama ada variance antara kumpulan adalah sama. Jika nilai signifikan lebih besar daripada 0.05, maka andaian homogeneity variance dipenuhi. Berdasarkan output yang diperoleh, nilai signifikan adalah lebih besar daripada 0.05. Oleh itu, andaian homogeneity variance adalah dipenuhi oleh analisis ANOVA boleh diteruskan. Jadual ANOVA merupakan output utama
yang digunakan untuk menguji hipotesis kajian. Berdasarkan output yang diperoleh, nilai F adalah 1,774, manakala nilai signifikan atau p-value ialah 0,165. Oleh kerana nilai P ialah 0,165 adalah lebih besar daripada arah signifikan 0,05, maka keputusan analisis menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor kebahagiaan berdasarkan tahun pengajian. Hipotesis null gagal ditolak. Ini bermaksud tidak terdapat bukti yang mencukupi atau menunjukkan bahawa tahap kebahagiaan pelajar berbeza mengikut tahun pengajian. Sebagai kesimpulan, analisis one-way ANOVA telah dijalankan untuk menguji perbezaan tahap kebahagiaan pelajar berdasarkan tahun pengajian. Keputusan analisis menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan tahun pengajian yang berbeza. Oleh itu, faktor tahun pengajian didapati tidak mempengaruhi tahap kebahagiaan pelajar dalam sampel kajian ini. Sekian dan terima kasih. Dalam bahagian ini, saya akan menunjukkan cara menjalankan analisis regresi mudah menggunakan IBM SPSS Statistik untuk menguji hubungan atau pengaruh antara TP total dan SWLS total. Klik graph, kemudian chart builder, pilih scatter dot dan simple scatter. Letakkan scatter ini pada ruangan yang telah disediakan. Masukkan TP total pada bahagian paksi X dan SWLS kepada paksi Y. Kemudian tekan OK. Kemudian kamu akan melihat gambar seperti ini. Seterusnya, untuk menjalankan analisis regresi mudah, klik Analyze Regression dan Linear. Maka, screen akan terpapar seperti berikut. Masukkan TP total sebagai independent variable dan SWLS total sebagai dependent variable. Kemudian, klik statistik, tandakan estimators, confidence intervals, model fit, dan deskriptif. Kemudian tekan pada bahagian Durbin-Watson dan case-wise diagnostic. Kemudian klik bahagian continue. Kemudian tekan bahagian plots. Kemudian kamu akan melihat dependent seperti berikut. Kemudian tekan pada Z-Pred pada bahagian X dan Z-Seed pada bahagian Y. Tandakan juga pada histogram dan normal probability plots. Kemudian klik continue. Akhir sekali, klik OK untuk menjalankan analisis dan menghasilkan output regresi. Output analisis regresi mudah telah berjaya dihasilkan. Jadwal pertama, kamu akan melihat scatter dot, descriptive statistic, correlation, variable enter or remove, model summary, ANOVA, coefficient, residual statistik, histogram, dan scatter plot. Oleh itu, saya akan memperkenalkan sedikit pengenalan ringkas tentang model summary, ANOVA, dan lain-lain lagi. Pertama, ANOVA,
Jadwal ini digunakan untuk menentukan sama ada model regresi adalah signifikan. Untuk koefisien pula, jadwal ini menunjukkan nilai kali regresi dan arah hubungan antara pemboleh ubah. Residual statistik merujuk kepada perbedaan antara nilai sebenar dan nilai yang diramalkan oleh model. Variable enter menunjukkan pemboleh ubah yang dimasukkan ke dalam model regresi. Model summary pula menunjukkan kekuatan model regresi melalui nilai R dan R square. Secara keseluruhannya, untuk mengenal pasti terdapat hubungan atau pengaruh antara TP total dan SWLS total, kita akan merujuk keseluruhan output regresi ini. Sekian dan terima kasih.